Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah malam ini bersama saya Khadijah Faisal. Selepas berminggu-minggu menempatkan anggota dan aset tentera di sempadan Ukraine atas alasan latihan, Rusia akhirnya melancarkan perang berskala penuh terhadap Ukraine pada Khamis lalu. Usaha diplomatik yang cuba dijalankan banyak pihak bagi mengelak perang itu gagal selepas Presiden Rusia Vladimir Putin tidak lagi mampu bersabar dan semakin takut dengan hasrat Ukraine untuk menyertai pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Perang Ukraine-Rusia ibarat retak menanti belah. Banyak negara sudah menjangkakan jalan diplomasi bukan lagi pilihan Rusia dan peperangan akan berlaku pada bila-bila masa. Rusia tidak sebulu dengan NATO kerana pakatan ketenteraan itu didakwa mungkir janji yang dibuat pada tahun 1990 untuk tidak meluaskan pakatan ke timur Eropah. Namun NATO sekian lama menegaskan mereka mengamalkan polisi terbuka untuk mana-mana negara yang memenuhi kriteria keahliannya. Jadi apabila Ukraine berminat menyertai NATO yang dianggotai negara Eropah dan diketuai Amerika Syarikat yang merupakan seteru Rusia, Moskow tidak senang duduk. Aspirasi Ukraine untuk menyertai NATO, kata Putin, adalah ancaman besar kepada Rusia. Ini kerana ia akan membuka peluang kepada negara NATO meletakkan pasukan ketenteraan di Ukraine yang berada bersebelahan Rusia. Sebab itu, Rusia membuat keputusan melancarkan perang dengan misi menawan ibu negara Ukraine, Kiev, dan menjatuhkan kerajaan pimpinan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky, kemudian mewujudkan kerajaan pro-Rusia. Serangan pada Khamis lalu dilakukan Rusia melalui darat, laut dan udara. Ukraine memaklumkan pertempuran dengan tentera Rusia berlaku di seluruh negara. Atas kertas, Ukraine bukan tandingan Rusia dari sudut ketenteraan. Rusia mempunyai jumlah anggota yang lebih ramai serta aset ketenteraan yang lebih canggih dan bukan satu tugas sukar untuk menawan Ukraine. Justru bantuan luar terutama dari Eropah dan NATO amat diharapkan Ukraine. Namun, Presidennya Volodymyr Zelensky berkata negaranya dibiarkan bersendirian melawan Rusia. Berdasarkan maklumat, Ukraine mempunyai kira-kira 209,000 anggota tentera berbanding 900,000 orang yang dimiliki Rusia. Askar simpanan Ukraine pula seramai 900,000 orang manakala Rusia mempunyai 2 juta orang. Rusia juga mempunyai jumlah kereta kebal yang lebih banyak iaitu 12,420 buah berbanding hanya 2,596 dimiliki Ukraine. Pesawat pejuang yang dimiliki Rusia pula berjumlah 1,511 buah berbanding 98 buah dimiliki Ukraine. Rusia membelanjakan 61.7 bilion untuk aset ketenteraan manakala Ukraine 5.9 bilion. Perbezaan ketara itu jelas menunjukkan satu tugas sukar untuk Ukraine mempertahankan tanah airnya. Lebih menyedihkan apabila Zelensky memaklumkan beliau tidak melihat sesiapa yang sanggup berjuang dengan Ukraine. Чесно, не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно, всі бояться. Ujar Zelensky, sekatan ekonomi yang dilakukan banyak negara tidak langsung menakutkan Rusia dan menghentikan keganasan yang dilakukan tenteranya. Walaupun Ukraine telah menyatakan hasrat menyertai NATO, namun negara itu belum lagi menjadi anggota. Setiausaha Agung NATO, Jens Stoltenberg, sebelum ini memaklumkan pakatan itu tidak berhasrat menghantar tenteranya ke Ukraine. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden juga memaklumkan tiada tenteranya akan dihantar ke Ukraine namun akan mempertahankan negara NATO yang terkesan. Walaupun tiada bantuan ketenteraan yang tiba, Zelensky berkata beliau tidak akan melarikan diri dari Kiev dan akan terus kekal di Ukraine biarpun beliau tahu dirinya dan keluarga menjadi sasaran utama Rusia. Situasi itu membuatkan ramai tertanya-tanya, adakah Ukraine telah dipermainkan? Apabila perang berlaku, bukan hanya harta benda musnah, malah ada nyawa insan yang tidak berdosa yang melayang. Data rasmi yang diumumkan Ukraine pada Sabtu ialah 198 rakyatnya telah terbunuh, termasuk 3 kanak-kanak. Jumlah cedera pula setakat semalam 1,115 orang.
Bagaimanapun jumlah kematian itu dirasakan amat rendah oleh pegawai perisikan barat. Wujud kemungkinan banyak kematian yang masih belum dilaporkan. Dalam pada itu, Ukraine memaklumkan lebih 3,500 askar Rusia telah dibunuh. Namun tiada pengesahan berkenaan angka korban askar Rusia oleh Moskow. Ukraine berkata askar Rusia berjaya dibunuh tenteranya menerusi beberapa serangan, antaranya 4 kereta kebal yang berjaya dimusnahkan di Kharkiv yang menyebabkan 50 askar Rusia terbunuh. Selain itu, Ukraine juga memaklumkan berjaya menembak jatuh 6 jet pejuang Rusia dan sebuah kapal terbang perang yang membawa 14 penumpang di selatan Kiev. Pun begitu, Rusia menafikan pesawat dan kereta kebalnya dimusnahkan tentera Ukraine. Rusia tidak nampak seperti akan menghentikan serangannya ke atas Ukraine dan terus menyerang beberapa bandar utama negara jirannya. Tekanan itu bagi menuntut Zelensky menyerah kalah, namun Presiden Ukraine itu sebelum ini telah menegaskan beliau tidak akan mengangkat bendera putih. Situasi itu menyebabkan pakar merasakan lebih banyak kematian akan dicatatkan di Ukraine. Keadaan yang semakin tidak terkawal di Ukraine menyebabkan lebih 100,000 rakyat negara itu telah lari ke negara jiran, antaranya Poland, Hungary, Moldova, Slovakia dan Romania untuk menyelamatkan diri. Alhamdulillah bertemu kembali. Pakar geostrategis Azmi Hassan berkata apa yang berlaku di Ukraine hari ini berpunca daripada Amerika Syarikat dan sekutunya yang menggunakan Ukraine untuk menekan Rusia. Justru katanya pergolakan di Ukraine perlu dijadikan pengajaran oleh negara lain untuk tidak terlampau menjebelahi mana-mana pihak. Tangan pemimpin seteru mereka. Dan Ukraine itu, Amerika Syarikat dan NATO menggunakan isu Ukraine untuk memulas tangan Presiden Putin. Memang itu tak dapat dinafikan. Ini adalah percaturan kuasa besar di sebelah Eropah Timur itu. Kalau kita ungkit 8 tahun lepas semasa pesawat MH17 ditembak jatuh di ruang udara Ukraine, dia sama, isu yang sama. Rusia pemberontak di Donetsk dan juga dengan Amerika Syarikat. Amerika Syarikat menggunakan isu MH17 untuk memulas tangan Presiden Putin. Dan saya bawa ke sini lah, di sebelah sini, di sebelah rantau Asia Pasifik, atau spesifiknya adalah di Laut Cina Selatan. Amerika Syarikat versus ataupun berlawan dengan China dalam hal ini. Jadi itu yang kita bimbangkan, sebab apa yang berlaku di Ukraine itu akan terbawa-bawa ke Laut Cina Selatan, di mana kita juga terlibat secara langsung, di mana percaturan antara Amerika Syarikat dan China. Jadi dalam hal ini Malaysia dikatakan perlu bijak, perlu pandai supaya kita tak nampak sangat kita menjebelahi mana-mana antara dua pihak kuasa besar ini. Dalam kes ini, sama ada Amerika Syarikat ataupun China. Kalau tidak, akan terjadi seperti Ukraine. Sebab Ukraine dia terlampau berat kepada Amerika Syarikat NATO. Sebab tu Rusia marah. Jadi di sebelah sini, kita dan negara-negara yang terlibat dalam hal Laut Cina Selatan, Brunei, Filipina dan juga Vietnam perlu pandai supaya ianya tidak tercetus konflik di Laut Cina Selatan. Dalam pada itu mengulas dakwaan sesetengah pihak mengenai kemungkinan tercetus Perang Dunia Ketiga, Azmi Hassan berkata perkara itu dilihat mustahil kerana kedudukan Ukraine yang hampir dengan negara-negara ahli Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO dan ia boleh menggugat keselamatan Rusia. Setakat siaran Globe Al-Hijrah malam ini, Rusia masih belum menawan Kiev. Namun, tentera Rusia telah dilapor telah masuk ke bandar kedua terbesar di Ukraine, Kharkiv yang terletak kira-kira 500 km dari Kiev. Petang tadi juga Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky memaklumkan beliau sedia menerima jemputan Moskow untuk berbincang secara damai. Kita harapkan krisis dua negara ini akan selesai secepat mungkin secara aman agar tiada lagi nyawa insan yang tidak berdosa melayang. Perkembangan krisis Ukraine-Rusia kami akan bawakan dalam berita Al-Hijrah. Sekian Globe Al-Hijrah untuk minggu ini. Sebelum berpisah, jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan berita menarik dan artikel eksklusif. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.